Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan semula cara untuk kamu menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, so contoh 21 ni, cikgu ada minta kamu salin dalam buku nota kan pada kelas hari Ahad yang lepas. Jadi cikgu dah lukis lukisan ini di satu tempat yang kosong lah. Okey, so yang ini kita akan tentukan dia punya pusat, sudut dan arah putaran. Okey, so ada 3 perkara. Pusat, sudut dan juga arah putaran. Okey, jika diberikan objek dan imej. Yang ini kita tak pernah belajar lagi kan. Selama ni kita buat kalau dia dah bagi sudut. Jadi kita kena buat objek ataupun imej. Jadi kali ni kita akan tentukan dekat mana dia punya pusat berdasarkan objek dan imej. Okey, yang pertama sekali perhatikan gambar raja. Kita tengok dekat sini objek ada A, B, C. So A dia punya imej dekat sini adalah A prime dekat sini. Kemudian B dia punya imej adalah B prime, C adalah C prime. Jadi kita akan gariskan antara kedua-dua huruf yang sama. Okey, boleh pilih yang mana-mana dahulu. Okey, contohnya cikgu nak ambil C. Okey, so cikgu akan gariskan untuk C. Okey, bertemu dengan C prime. Dekat situ kan. Okey, kalau dalam contoh tadi, dia buat menggunakan jangka lukis untuk menentukan di manakah dia punya titik tengah. Okey, kita ada dua cara. Cara yang pertama adalah, kalau macam ni kita boleh kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, kalau macam ni, 4 kotak. So, kita boleh nampak dengan jelas kita punya titik tengah adalah pada garisan yang nombor 2. Kotak yang nombor 2. So, automatik awak terus boleh buat macam ni. Nampak? 2 dekat sini, 2 dekat sini. Okey, ini untuk garisan yang kita boleh nampak kotak untuk menentukan dia punya garis tengah. Okey. Yang kedua, kalau kita nak buat contoh huruf A, okey, kita sambungkan dengan huruf A prime. Okey, yang ini kita cuba kira, boleh tak dapat macam C? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So, ada 8 kotak daripada A, objek kepada A prime, image. So, sama juga yang ini 4, yang ini 4. Jadi, garisan ini pun dah memadai. Boleh digunakan juga sebagai dia punya garis renjang dekat tengah-tengah. Okey, untuk C dan A, garis tengah dia adalah sama. Sebab apa kita kena buat garis tengah? Sebab kita nak tentukan pusat dia dekat mana. Okey? Dekat mana dia bertemu untuk putaran. Okey, seterusnya kita tengok B pula. Okey, so cikgu gunakan warna hijau. Okey, B sambungkan dengan B prime. Okey, sekarang ni awak tengok B dengan B prime ni dia sengit garisan dia. Dia tak sama macam A dan C tadi, garis lurus. Jadi, kalau sengit macam ni, kita boleh gunakan kita punya alatan. Okey, so cikgu gunakan cikgu punya jangka lukis. Ini jangka lukis secara ni lah, elektrik maya, ala maya. Okey, so jangka lukis ni tadi, yang tajam dekat sini, ini yang ada pensel lah. Okay, yang tajam ni letak dekat B dulu, objek. Okey. Selaraskan bukaan dia. Yang ni dah belajar masa tingkatan 1 kan. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat, jangan dekat sangat dengan B image. Okey, so kita agak-agak macam 3/4 daripada garisan keseluruhan. Okey, so buka sampai sini. Kemudian kita akan alihkan untuk kita buat garis serenjang. Okey, kita nak buat garis pembahagi 2 untuk garisan warna hijau ni. Okey, sebab garisan dia sengit. Jadi, kita tak tahu kat mana dia punya garis tengah. So, kamu akan buat macam ni. Okey, buat panjang sikit tak apa. Okey, kemudian ke bawah pula. Okey. Okey, kemudian alihkan jangka lukis ini tetapi dengan bukaan yang sama dekat tajam tu letak dekat B prime. Okey, B prime iaitu image. Kemudian
pusingkan kamu punya jangka lukis supaya kita dapat buat bentuk X. Untuk kita gariskan di tengah. Okey. Nampak? Dah jadi X dekat atas. Kemudian pusingkan dia dekat bawah. Masih dengan bukaan yang sama. Okey, buat macam tu. So, bila dah jadi X macam ni, ambil pembaris nanti boleh gariskan. Dekat tengah-tengah tu lah. Pastikan kena pada tengah X tersebut. Okey. Kita buat lagi sekali kejap. Contoh tengah macam ni. Okey. Jadi daripada sini, apa yang cikgu boleh simpulkan adalah ketiga-tiga garisan biru, merah dan hijau bertemu dekat sini. Okey. Jadi di sinilah kita punya pusat. Dekat sini. Jadi cikgu tandakan dengan warna hitam. Okey, garis pertemuan tiga-tiga warna ataupun tiga-tiga garisan yang menghubungkan A, B, C. Jadi pusat cikgu namakan dia huruf D. Okey, so ini adalah pusat. Okey, jadi kita dah selesai satu misi kita iaitu pusat. Sekarang kita nak cari sudut dan arah putaran. Okey, cikgu akan buat dekat page yang lain supaya kamu tak confuse antara dua gambar rajah untuk mencari pusat dan juga sudut. Okey, so kita dah dapat pusat D dekat sini. Okey, jadi kita tengok tadi pusat dia berada pada 1, 2, 1, 2. Okay, jadi 1, 2, 1, 2. Dekat sinilah. Okey, pusat D. Yang ini cikgu buat sebab cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak cari sudut dan juga arah putaran. Okey, jadi untuk kita cari dia punya sudut dan arah putaran, kita akan buat macam kaedah yang cikgu ajar sebelum ni iaitu simbol Nazi matematik. Yang ada simbol macam ni tu. Okey, yang ada anak panah ni. Jadi kamu akan buat macam ni. So, macam mana kita nak buat? Untuk buat simbol ni, kamu kena ingat kamu harus buat bermula daripada pusat pergi kepada objek. Always remember pusat ke objek. So, kalau kat sini kita tengok kan pusat kita adalah pada D. Jadi, kita akan buat daripada pusat. Okey, contoh objek cikgu nak ambil titik C. Jadi, kalau C, cikgu nak ambil, cikgu buat daripada pusat. Sini kan. Okey, kita buat ke kiri dahulu. Okey, sebab ke kiri, baru kita akan jumpa C. Kalau awak nak buat A, awak akan gerakkan lagi sampai jumpa A. Okey, pilih satu sahaja. Okey, so nampak? Ini ada dua garisan. Okey, jadi kamu akan buat juga lagi garisan yang lain. Okey, cikgu akan buat dengan warna lain. Dua juga. Dua dekat atas. Dua dekat kanan. Dua dekat bawah. Okey, yang merah ni dia punya garisan original lah sebab nak pergi ke arah objek tersebut. Okey, so dah siap buat kiri kanan semua ni. Yang original tadi sambungkan jumpa kepada C. So, berapa kotak? 1, 2. Jadi, yang lain pun akan ikut. Nampak? Dekat sini dah jadi kotak. So, yang ini akan ke sini. Okey, 2 kotak. Kalau sini dah jadi kotak, put yang ini turun ke bawah. Buatkan dia jadi kotak yang baru. Nampak? Ni bentuk kotak, bentuk kotak, bentuk kotak. Yang ini akan ke... Dia tak boleh buat macam ni. Nampak? Nanti dia akan tutup kotak tersebut. Jadi, garisan ini akan ke sini. So, bila dah buat macam ni, awak boleh buat anak panah. Okey. Buat anak panah. So, ini adalah original daripada pusat pergi kepada C. So, target kita adalah objek C. Dia menjadi image C. So, image C berada di sini. Kalau kat C ni ada kat bawah, so kita akan ambil garisan ni lah. Sekarang ni image C ada dekat atas. Okey. So yang ini kita tengok di manakah dia punya arah putaran. Okey, ini original kan, dia merah ni kan. Dia bergerak daripada sini pergi ke sini. Okey, so kita tahu kalau dia bergerak macam ni, kalau garisan penuh dia macam ni lah. Macam tu. So ini adalah ikut jam. So arah putaran dia adalah
ikut jam. Okey, ikut jam. Dan berapakah sudut daripada sini nak ke sini? Nampak dekat sini. So daripada garisan merah ni, C objek pergi menjadi C image, iaitu pada garisan ini adalah 90 darjah. Jadi, jawapan dia, pusat dia dekat sini, pusat D di sini. Dan arah putaran dia adalah 90 darjah, sudut arah putaran ikut jam. So, itulah kita punya jawapan. Okey? Cikgu harap awak faham. Kalau tak faham yang ini, boleh tanya kepada cikgu. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum serta selamat sejahtera.